Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Sakinah binti Arsyad. Kumpulan kami akan membentangkan berkaitan tentang kepentingan unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan. Saya akan mulakan pembentangan kumpulan kami dengan pengenalan kepada Perlembagaan Malaysia. Baiklah, Perlembagaan Malaysia adalah undang-undang tertinggi dalam negara yang menjadi asas kepada semua undang-undang dalam negara kita dan juga menjadi teras kepada pemerintahan negara. Maknanya, apa-apa undang yang ingin kita gubal, kita perlu merujuk kembali kepada perlembagaan. Sekiranya wujud percanggahan dengan apa yang diperuntukkan dalam perlembagaan, secara automatik undang tersebut akan dibatalkan. Dalam Perlembagaan Malaysia, terdapat 183 perkara dan terbahagi kepada 15 bahagian, di mana semua perkara ini membincangkan tentang peraturan-peraturan yang perlu kita patuhi sebagai seorang rakyat Malaysia. Dalam perlembagaan terdapat dua unsur, iaitu unsur moden dan juga unsur tradisi. Unsur moden merujuk kepada unsur-unsur baharu yang diserap masuk melalui unsur-unsur pemerintahan Inggeris. Contoh yang kita boleh ambil ialah sistem parlimen dan juga kewarganegaraan. Manakala unsur-unsur tradisi merujuk kepada unsur lama yang tetap dikekalkan, seperti institusi raja, bahasa Melayu, hak istimewa orang Melayu dan juga agama Islam. Dalam konteks politik dan perlembagaan, yang dimaksudkan dengan unsur tradisi ini, dia merujuk kepada sistem sebelum kedatangan zaman moden, di mana sistem ini bergantung sepenuhnya kepada prinsip agama dan juga nilai-nilai yang lain seperti adat resam. Unsur tradisi ini boleh dikatakan telah wujud ratusan tahun sebelum penggubalan perlembagaan itu sendiri pada tahun 1957. Dan perlu diingat, unsur-unsur ini telah dikekalkan atas permuafakatan semua kaum menerusi kontrak sosial semasa penggubalan perlembagaan. Selamat sejahtera. Saya Yuga Migi Ganison. Antara unsur-unsur tradisi yang terdapat dalam Perlembagaan Malaysia ialah agama persekutuan, bahasa kebangsaan, kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak, dan akhirnya pemerintahan beraja. Saya ingin menjelaskan perkara-perkara yang menyentuh hubungan etnik dalam Perlembagaan Malaysia. Pertama sekali, perkara 3 dalam Perlembagaan Malaysia menjelaskan Islam adalah agama persekutuan. Oleh kerana Islam ialah agama bagi persekutuan, sebarang perkara yang tidak selari dengan agama bagi persekutuan itu hendaklah dianggap tidak berperlembagaan dan melanggar perlembagaan itu sendiri. Selain itu, agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Seterusnya, perkara 8 menyatakan kesamarataan dan hak samarata pengecualian peruntukan ini dalam soal agama, kedudukan istimewa orang Melayu dan seumpamanya. Hak ini amat penting bagi mengelakkan berlakunya diskriminasi, konflik dan ketidakstabilan kepada rakyat Malaysia. Seterusnya, dapat menegakkan hak asasi manusia. Kesamarataan ini dilihat dari segi agama, bangsa, keturunan, tempat lahir dan jantina. Semua rakyat Malaysia adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan. Di samping itu, perkara 10.4 menerangkan batasan hak kebebasan bersuara daripada menyentuh kedudukan raja-raja Islam, orang Melayu, kewarganegaraan dan seumpamanya. Semua warga negara berhak kepada kebebasan bercakap dan bersuara. Warga negara Malaysia berhak mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dan buah fikiran mereka setakat mereka tidak menyentuh pada isu-isu sensitif.
Perkara 11 dalam Perlembagaan Malaysia yang menyentuh hubungan etnik memperuntukkan kebebasan beragama, iaitu kebebasan mengamalkan ajaran agama lain. Setiap kumpulan agama berhak untuk menguruskan hal ehwal agama sendiri, menubuhkan dan menyengarkan institusi-institusi bagi maksud agama atau khairat, dan memperoleh dan mempunyai harta dan memegang dan mentadbirkannya mengikut undang-undang. Seterusnya, perkara 14 menyatakan peruntukan mengenai kewarganegaraan yang boleh diperoleh melalui beberapa cara serta peruntukan berkaitan pelucutan kewarganegaraan. Perkara 14.1a menyatakan setiap orang yang lahir pada atau selepas Hari Malaysia yang menjadi warga negara persekutuan menurut kuasa peruntukan yang terkandung dalam bahagian 1 Jurnal kedua, dan perkara 14.1b menyatakan setiap orang yang lahir pada atau selepas Hari Malaysia dan mempunyai mana-mana kelayakan yang menyatakan dalam bahagian 2 Jurnal kedua. Seterusnya, perkara 38 memperuntukkan kuasa Majlis Raja-Raja menghalang Parlimen membuat undang-undang yang menyentuh kedudukan Raja-Raja Melayu, orang Melayu, Islam dan bahasa Melayu. Majlis Raja-Raja merupakan sebuah badan rasmi yang ditubuhkan mengikut perkara 38 Perlembagaan Malaysia sebagai tempat bagi raja-raja dan yang di-Pertuan Negeri bertemu dan berbincang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera. Saya Pavitra Manokaran dan saya akan meneruskan dengan perkara-perkara Perlembagaan Malaysia yang lain yang berkaitan dengan unsur-unsur tradisi Malaysia. Menurut enactment yang diperkenalkan pada tahun 1913, Tanah Simpanan Melayu merupakan tanah yang dimiliki oleh orang Melayu di Malaysia yang mana hak miliknya hanya boleh dipegang atau dipindahkan kepada orang Melayu sahaja. Dengan ini, boleh dikatakan bahawa Tanah Simpanan Melayu merupakan salah satu keistimewaan yang diberi kepada orang-orang Melayu yang telah pun termaktub di dalam perlembagaan yang menjadi perkara 89. Selain itu, perkara yang menyentuh unsur-unsur tradisi ialah perkara 121(1)A. Perkara ini membincang tentang kedudukan dan bidang kuasa eksklusif Mahkamah Syariah. Ini adalah untuk mengeluarkan bidang kuasa Mahkamah Tinggi terhadap perkara yang berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah. Perlembagaan telah meningkatkan taraf dengan memberikan kuasa eksklusif kepada Mahkamah Syariah tanpa perlu campur tangan daripada Mahkamah Sivil. Perkara ini telah wujud kerana Undang-Undang Mahkamah Syariah sering bercanggah dengan Mahkamah Sivil. Sebab itulah wujudnya perkara 121(1)A bagi menyelesaikan konflik bidang kuasa yang sering kali wujud antara Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil. Dalam pada itu, perkara 156(6)A menyatakan tentang kedudukan dan undang-undang agama Islam, arah istiadat Melayu, kebebasan beragama, hal berkaitan bahasa serta hak kewarganegaraan dan Bumiputera Sabah dan Sarawak yang perlu dipelihara walaupun dalam keadaan darurat. Ini secara terangnya menunjukkan bahawa agama Islam diberi status yang tinggi dalam perlembagaan negara kita. Oleh itu, undang-undang tersebut tidak boleh dipertikaikan atau dipandang rendah. Peranan yang di-Pertuan Agong juga diberi penekanan dalam perlembagaan yang bertanggungjawab sebagai ketua agama bagi memelihara keamanan dan pemerintahan secara adil. Bukan itu sahaja, perkara 152 dalam Perlembagaan Malaysia memperuntukkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan hak bangsa lain menggunakan bahasa mereka tidak dinafikan. Mengikut Akta Pindaan Perlembagaan 1971, kedudukan bahasa Melayu tidak boleh dipersoalkan dan dilindungi oleh Akta Hasutan. Bahasa Inggeris yang merupakan bahasa antarabangsa boleh digunakan di dalam kedua-dua majlis parlimen, di dalam Dewan Undangan tiap-tiap negeri dan bagi segala maksud rasmi yang lain selama dan selepas tempoh 10 tahun selepas Hari Merdeka.
Segala prosiding di dalam Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan atau Mahkamah Tinggi perlulah di dalam bahasa Inggeris, tetapi dengan syarat kedua-dua pihak bagi mahkamah dan peguam bersetuju bagi keterangan yang diambil dalam bahasa yang digunakan oleh saksi tidak perlu diterjemahkan ke dalam atau direkodkan dalam bahasa Inggeris. Akhir sekali, Perkara 153 membincangkan kedudukan istimewa orang-orang Melayu dan penduduk asli mana-mana negeri Sabah dan Sarawak dan juga kepentingan sah kaum-kaum lain mengikut peruntukan perkara ini. Perkara 153 ini telah tertakluk di bawah tanggungjawab yang di-Pertuan Agong dan perlembagaan telah memberi kuasa kepada Raja-Raja Melayu untuk menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Yang di-Pertuan Agong juga bertanggungjawab untuk memastikan perizaban bagi orang-orang Melayu dan anak negeri mana-mana negeri Sabah dan Sarawak, apa-apa perkararan yang difikirkan munasabah daripada jawatan dalam perkhidmatan awam, beasiswa, dana siswa dan keistimewaan pendidikan atau latihan yang seumpamanya atau kemudahan khas lain yang diberikan atau dijadikan oleh Kerajaan Persekutuan, dan apabila apa-apa permit atau lesen dikehendaki oleh Undang-Undang Persekutuan bagi mengendalikan apa-apa pertukangan atau perniagaan, maka tertakluk kepada peruntukan undang-undang itu dan perkara ini. Hai, nama saya Cassius Peter Henry, nombor matriks PK1911037. Saya akan menerangkan poin yaitu kepentingan unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan Malaysia. Sebenarnya terdapat banyak kepentingan, tapi saya hanya akan menguraikan 3 kepentingan yang utama. Yaitu yang first, mewujudkan masyarakat yang harmoni. Dalam hal ini, contoh unsur tradisi yang diterapkan dalam perlembagaan Malaysia yaitu semua warga negara menerima kemudahan yang sama dan mendapat kewarganegaraan. Dalam hal ini tiada rakyat yang akan terpinggir maupun disisihkan dalam masyarakat. Oleh itu, keharmonian dalam masyarakat akan terjaga dan wujud. Kepentingan yang kedua yaitu mengukuhkan lagi pemerintahan negara. Disebabkan wujudnya keharmonian dalam masyarakat, ia dapat mengelakkan daripada berlakunya perselisihan faham ataupun orang yang terpinggir. Oleh demikian, masyarakat akan bekerjasama dan berlakunya keharmonian. Dengan adanya itu, tiadalah berlakunya isu-isu negatif yang boleh mewujudkan perbelahan atau mewujudkan jurang perbezaan antara semua orang. Last point is identity Malaysia terbentuk. Seperti yang kita tahu, sebelum negara Malaysia merdeka, tanah Melayu mengamalkan adat kesultanan, dan adat kesultanan ini merupakan tradisi dan dibawa kepada pemerintahan yang selepas merdeka. Oleh itu, ia merupakan satu unsur tradisi yang turut disertakan dalam pelaksanaan negara. Oleh itu, dengan adanya sistem sultan ini, negara Malaysia akan terkenal di muka bumi dan terbentuknya identiti negara. And the last, untuk conclusion, unsur-unsur tradisi dalam negara memang penting untuk menjaga keamanan dan kepentingan bersama. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Si Sentian, nombor matriks BS 1911037.
Hari ini saya akan membentangkan peranan unsur-unsur tradisi. Seperti yang dimaklumkan, bahasa kebangsaan merupakan antara satu unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan persekutuan. Dalam perkara 152 adalah mengenai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu juga peranan sebagai bahasa utama dalam urusan dan dokumen rasmi kerajaan. Namun, tiada orang dihalang atau dilarang menggunakan, mengajar, belajar, dan memelihara bahasa kaum lain. Bahasa kebangsaan juga merupakan antara satu syarat kewarganegaraan yang dinyatakan dalam perkara 16 dan 19 dalam perlembagaan persekutuan. Bahasa kebangsaan juga antara bahasa pengantar yang dikongsi oleh semua warga negara Malaysia. Dalam perkara 161 menyatakan penggunaan bahasa Inggeris dan bahasa ibunda di Sabah dan Sarawak. Bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi bagi Sabah dan Sarawak. Bahasa ibunda juga boleh digunakan dalam urusan rasmi di Sabah dan Sarawak. Seperti yang dimaklum juga, agama Islam sebagai antara satu unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan persekutuan. Perkara 3 dalam perlembagaan persekutuan menyatakan agama bagi persekutuan. Agama Islam sebagai agama persekutuan. Namun, agama lain boleh diamalkan di mana-mana tempat persekutuan dengan aman dan damai. Perkara 11 menyatakan kebebasan beragama. Rakyat Malaysia selain Muslim bebas dalam menganuti agama dan ajaran agama lain-lain. Perkara ini juga mengawal menyekatkan penyebaran sebarang doktrin atau ajaran agama lain ke atas Muslim. Agama Islam juga penting sebagai antara satu syarat untuk mendefinisikan orang Melayu di Malaysia. Bagi perkara 8-5-B dalam perlembagaan persekutuan, menyatakan tiada melarang amalan untuk menghadkan jawatan berkaitan hak ehwal mana-mana agama atau institusi yang diuruskan oleh mana-mana kumpulan agama atau penganut yang mengamal atau menganuti agama tersebut. Kepentingan dan kedudukan agama Islam lebih diutamakan dilindungi dengan cara memelihara hak orang Melayu di Malaysia. Penganut agama Islam juga mempunyai pedoman hidup dan mengejar tanggungjawab masing-masing dalam ajaran agama. Salam sejahtera, nama saya Chai Ming Hao dan saya akan membentangkan peranan unsur-unsur tradisi. Yang pertama ialah kedudukan istimewaan orang Melayu dan Bumi Putra Sabah dan Sarawak. Peruntukan yang tergandung dalam hak istimewa orang Melayu membolehkan kerajaan membantu orang Melayu supaya mereka tidak ketinggalan terlalu jauh atau terpinggir di negara sendiri, dan hak istimewa ini juga dapat mengimbangi kedudukan mereka yang hilang semasa penjajahan Inggeris. Kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumi Putra Sabah dan Sarawak tersentuh perkara 153, dan hak keistimewaan ini meliputi jawatan dalam perkhidmatan awam, beasiswa, pendidikan, perniagaan dan kemudahan khas lain yang diberikan. Perkara ini juga melindungi kaum-kaum lain, iaitu menjadi tanggungjawab yang di-Pertuan Agong untuk melindungi hak-hak mereka yang sah menurut peruntukan lain. Perkara ini tidak boleh dilaksanakan jika melibatkan kehilangan sebarang jawatan awam yang dipegang oleh sesiapa atau penarikan sebarang beasiswa atau keistimewaan yang dinikmati oleh kaum lain
atau pelucutan atau penamatan permit lesen yang dipegang olehnya. Yang keduanya ialah pemerintahan beraja. Konsep raja perlembagaan yang diamalkan sekarang bertujuan mengekalkan ketuanan Melayu sesuai sebagai penduduk pribumi negara ini. Orang Melayu yang menduduki negara ini sejak sekian lama memang telah sebati dengan sistem pemerintahan beraja. Raja boleh berfungsi sebagai unsur penyatuan kepada orang Melayu dan penduduk Malaysia yang berbagai kaum supaya bersatu padu dengan memberikan taat setia yang tidak berbelah bagi. Dan beberapa perkara yang terkandung dalam perlembagaan persekutuan dan mempunyai kaitan zaman kedudukan istimewa. Tradisi pemerintahan beraja di tanah Melayu pada masa itu sudah pun menjadi amalan sejak zaman Kesultanan Melayu. Ianya mengekalkan simbol penting bagi kewujudan orang-orang Melayu. Oleh sebab itulah unsur tradisi ini dimasukkan dalam perlembagaan persekutuan kerana sudah sekian lama orang Melayu diperintah berdasarkan pemerintahan beraja. Dan sistem pemerintahan beraja akan dapat meningkatkan taat setia rakyat, raja dan negara ini. Ketaatan kepada raja dan negara akan dapat memupuk persefahaman ke arah perpaduan. Salam sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Desmond Huang Iyo, PK 19110377. Saya ingin mengucapkan kesimpulan tentang topik unsur-unsur tradisi penting dalam perlembagaan Malaysia, iaitu dalam 4 aspek, iaitu bahasa kebangsaan, agama persekutuan, kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera, Sabah dan Sarawak, dan akhir sekali pemerintahan beraja. Pertama, bagi bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, tetapi bahasa lain boleh digunakan sekiranya tidak bercanggah dengan perlembagaan. Bagi agama persekutuan, agama Islam ialah agama bagi persekutuan, tetapi agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Rakyat bukan Muslim boleh bebas menganuti agama sendiri. Bagi kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera Sabah dan Sarawak, yang di-Pertuan Agong penting untuk melindungi seluruh kedudukan istimewa orang Melayu di samping masyarakat peribumi Sabah dan Sarawak. Bagi pemerintahan beraja, raja-raja memainkan peranan yang sangat penting dalam menjaga dan mengekalkan adat dan sistem pemerintahan tertua negara yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa tertinggi di Malaysia. Akhir sekali, saya ingin mengucapkan sumbangan unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan Malaysia ke arah hubungan ini yang harmonis. Pertama ialah unsur-unsur ini akan membawa kestabilan ekonomi dan politik. Hal ini kerana semua etnik bersatu padu dalam satu keadaan yang aman dan makmur. Selain itu, unsur-unsur tradisi ini turut membantu dalam menjaga ketuanan terutama kepada masyarakat Melayu amnya. Hal ini kerana masyarakat Melayu merupakan pemilik asal Malaysia ini. Ini saja untuk kami, dari kami. Thank you. Terima kasih.